Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Para hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia kepadanya, dapat kita bertemu dalam gelanggang forum bersama saya, Shirin Syazwani binti Muhammad Said dari kelas K6 MD18 pada pagi yang berbahagia ini. Topik kita pada hari ini adalah isu LGBT di Malaysia. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Terlebih dahulu, jangan ragu dan jangan risau kerana para hadirin sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel saya yang pertama ialah saudara Khairul Rafi bin Muhammad Noor. Seterusnya, ahli panel kedua lantang mengeluarkan kata-katanya iaitu saudari Nur Azalia Zafina binti Muhammad Faizal. Terakhir sekali, saudari Nurul Hani Azura binti Huzairi. Selamat datang saudara dan saudari sekalian. Kita sedia maklum dewasa ini masalah pergaulan bebas terutamanya LGBT dalam kalangan generasi muda boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender ialah sebuah istilah yang memberi makna kepada hubungan seksual yang songsang dan haram secara ijma' di dalam Islam. Lesbian ialah hubungan perempuan dengan perempuan, gay ialah pula hubungan lelaki dengan lelaki, bisexual ialah seseorang yang boleh berhubungan dengan lawan jenis maupun sejenis. Transgender ialah perubahan jantina seperti lelaki yang beralat kelamin lelaki berubah menjadi seorang perempuan. Golongan LGBT ini adalah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kebanyakan golongan transseksual menganggap diri mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Keyakinan tersebut mendorong segelintir daripada komuniti ini nekat melakukan pembedahan menukar jantina akibat terbelenggu dengan konflik diri untuk menerima jantina sendiri. Walaupun pada mulanya, budaya LGBT ini hanya terkenal di negara barat, namun lama-kelamaan ianya mula meracuni pemikiran rakyat Malaysia, tidak kira umat Islam ataupun bukan. Anasi-anasi yang tidak sihat ini sebenarnya didorong oleh hawa nafsu yang sentiasa mengajak manusia melakukan perkara-perkara bercanggah dengan syariat Islam. Sepatutnya kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya liar ini dengan menggadai maruah diri, mengoyak kesopanan dan kesusilaan yang akhirnya menjatuhkan martabat diri menjadi hina dan sia-sia. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Namun, apakah punca, faktor dan langkah terhadap permasalahan ini? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan akhlak dalam tajuk kita pada hari ini iaitu budaya LGBT. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama. Apakah antara faktor yang menjadi punca terjadinya budaya LGBT ini? Terima kasih kepada saudari pengurusi di atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, faktor seseorang itu terjerumus ke arah gejala LGBT ialah mereka kurang penghayatan tentang agama. Walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun kecenderungan mereka ke arah golongan LGBT tetap berlaku kerana pengalaman kehidupan yang berpandukan agama yang tidak diikuti. Hal ini telah menyebabkan mereka terjerumus kerana tidak dapat membezakan di antara perkara yang baik dan yang buruk. Kebanyakan isu LGBT yang giat berlaku di Malaysia ialah golongan remaja yang terdiri daripada pelajar-pelajar dan mahasiswa. Ini kerana pengaruh rakan dalam isu LGBT ini kebiasaannya terdiri daripada mereka yang mempunyai personaliti yang sama atau keinginan terhadap jantina yang sama dan dikenali sebagai sejenis. Selain itu, remaja cenderung mengikuti tingkah laku seseorang atau pergaulan hidup yang terlalu sosial sehingga menyebabkan mereka lalai dan leka dengan keseronokan dunia sehingga mereka lupa tentang perkara yang dilakukan adalah berdosa. Setiap dosa tidak pernah terlepas daripada catatan malaikat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, Lahu mu'akkibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi min wal. Maksudnya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya.
Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sangat menitik beratkan pendidikan kepada sahabatnya supaya mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Jika dilihat dari sudut lain, masalah dalaman juga menjadi punca anak-anak terpengaruh dengan budaya LGBT ini. Peranan ibu bapa yang seharusnya dilakukan pada masa kini tidak lagi dititik beratkan. Sebagai contoh, ibu bapa tidak menegur tentang etika pemakaian anak-anak yang tidak menutup aurat dan menyerupai lain jantina. Seperti yang kita tahu, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik dan harus menegur atau mendidik anak-anak jika mereka melakukan kesalahan. Sampai itu, mereka yang mempunyai masalah keluarga kebiasaannya kurang berkomunikasi di antara ibu bapa kerana kesibukan ibu bapa yang bekerja sehingga mengabaikan anak-anak. Perkara ini telah menyebabkan anak-anak mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan dengan rakan sejenis. Hal ini disebabkan mereka berfikir bahawa rakan sejenis dianggap boleh menggantikan ibu bapa kerana lebih memahami apa yang mereka rasa. Terima kasih saudara Khairul Rafi di atas penerangan yang panjang lebar ini. Sememangnya agama dan kepercayaan merupakan tunggak utama dalam segala perbuatan kita, tidak kira apa pun agama yang kita anuti. Namun begitu, ibu bapa masih memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk menjadi seorang yang taat dan patuh terhadap agamanya. Tidak lupa juga dengan pengaruh rakan sebaya dalam mempengaruhi pembentukan sikap tingkah laku seksual. Sidang hadirin sekalian, sudah banyak telah kita berjaya kupaskan tentang faktor yang menyebabkan pengaruh LGBT dalam jiwa generasi muda, terutamanya pada era moden ini. Tidak dapat dinafikan pengaruh LGBT ini boleh ada di mana-mana sahaja dan amat menakutkan kerana kanak-kanak yang masih kecil juga boleh terdedah terhadap budaya LGBT ini melalui pelbagai platform. Tuntasnya, budaya LGBT sememangnya merosakkan akhlak dan akidah seseorang walaupun budaya ini terkenal dan diterima di beberapa buah negara di seluruh dunia. Namun, kita perlulah sentiasa memikirkan impak serta kehancuran sesuatu hubungan sosial dalam masyarakat dengan berpegang teguh kepada iman dan agama Islam agar tidak mudah terpesong ke jalan sesat ini. Tanpa melengahkan masa lagi, forum kita akan diteruskan dengan akibat kesan budaya LGBT terhadap semua pihak. Dengan ini, saya mempersilakan ahli panel kedua kita untuk menguraikan isi beliau. Terima kasih kepada saudari pengerusi atas persoalan mengenai kesan sekiranya kita memudahkan LGBT di negara. Jadi, sudah kita tahu, perbuatan homoseksual ini sangat jelas merupakan perkara yang keji sebagaimana firmannya pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki yang memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tiada jawapan oleh kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikutnya yang taat. Dari bandar kamu ini sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya dan pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia tergolong dalam orang yang dibinasakan. Dan kami menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Ayat ini jelas menggambarkan perilaku jenayah seorang umat Nabi Lut AS yang mengalami masalah kecelaruan seks apabila memiliki kecenderungan melakukan hubungan intim dengan sejenis iaitu lelaki bersama lelaki dan perempuan bersama perempuan. Baiklah sidang hadirin sekalian, saya akan mengupaskan dengan lebih mendalam tentang kesan budaya LGBT ini jika diperluas di negara. Pertama sekali, apabila seseorang itu telah terjebak dengan perkara hubungan seorang, golongan ini akan mencemari kesucian agama Islam. Sekiranya masalah LGBT ini semakin berkembang, sudah semestinya akan ada umat Islam yang terpengaruh sama. Oleh itu, masyarakat sekeliling bahawa agama Islam juga menyokong sama perbuatan keji tersebut. Mereka akan mendakwa agama Islam sama sahaja tarafnya dengan agama lain. Sebagai contoh,
golongan bukan Islam akan memandang serong terhadap wanita yang menjaga batas sesama wanita, sedangkan mereka melihat wanita Islam yang lain menjalinkan hubungan sesama wanita. Seterusnya, budaya LGBT ini dapat memberikan ancaman kepada masyarakat dalam setiap usia. Populasi LGBT semakin meningkat dari hari ke hari akan menjadikan mereka lebih berani dan agresif untuk mempengaruhi minda masyarakat seluruh negara. Anak muda semestinya menjadi target utama mereka. Ini kerana remaja mempunyai emosi yang tidak stabil. Mereka akan mengikut sesiapa sahaja yang mendapat memahami isi hati mereka. Hal ini amat merisaukan masyarakat, terutama ibu bapa, kerana kebiasaannya mereka tidak tahu jika anak mereka terlibat atau tidak. Pastinya, mereka akan sedih apabila mengetahui anak mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. LGBT juga akan memberikan kesan terhadap mental dan fizikal seseorang. Perkara ini boleh menyebabkan bilangan pesakit HIV dan AIDS menjadi semakin tinggi di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh hubungan seks haram sesama jantina yang tidak berlandaskan fitrah manusia. Kesihatan mental seseorang individu juga akan terganggu, berpunca daripada tekanan masyarakat tentang identiti mereka yang sebenar. Mereka akan menghadapi kemurungan yang teruk apabila berdepan dengan masyarakat di seluruh negara, terutamanya negara Islam. Jadi, ini akan menjadikan seseorang Islam tidak dapat beribadat dengan sempurna kepada Allah kerana perlu menanggung pelbagai penyakit berpunca daripada hubungan intim sesama jenis. Akhir kata, kita perlulah menghindari daripada melakukan budaya LGBT kerana perkara ini memberikan banyak kesan negatif kepada diri, masyarakat dan juga negara. Ayat dan isi yang begitu tegas dari saudari panel kedua kita sememangnya mampu menyedarkan golongan-golongan yang sudah terpengaruh dengan budaya songsang ini. Jelaslah bahawa LGBT memberikan pelbagai bahana yang negatif kepada diri, masyarakat dan juga negara kita. Sebagai negara yang menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi, sudah tentu kita sebagai rakyat Malaysia tidak ingin merosakkan imej negara di mata dunia dengan membawa masuk pengaruh-pengaruh yang hina dan tercela ini. Seterusnya, saya meminta saudari panel terakhir kita untuk membentangkan isi beliau tentang langkah-langkah bagi mengatasi gejala songsang ini dari terus berleluasa. Terima kasih kepada saudari pengerusi di atas persoalan yang sememangnya saya ingin kupaskan dengan lebih teliti pada hari ini. Untuk menangani masalah pengaruh LGBT ini, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkenaan larangan mengadakan hubungan sejenis dan juga larangan perkahwinan sesama jantina di negara kita. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menjalankan hukuman denda atau penjara kepada golongan-golongan ini kerana mereka telah melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama. Perbuatan ini jelas haram berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan musahakah atau lebih dikenali sebagai lesbian yang berbunyi dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Menerusi ayat ini, mana-mana wanita yang menghalalkan kemaluannya kepada selain suaminya, sama ada lelaki maupun wanita, maka dia termasuk dalam golongan yang melampaui batas. Perkahwinan sejenis ini bukan sahaja tidak relevan kerana pasangan tersebut tidak akan berpotensi untuk mendapatkan zuriat. Namun, kita sedia maklum bahawa rukun nikah terdiri pada suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan lafaz akad. Perkahwinan sejenis akan menjadikan perkahwinan itu tidak sah kerana mereka akan kekurangan satu daripada rukun tersebut, sama ada rukun suami atau isteri. Dengan itu, sangat jelas bahawa pihak kerajaan perlu mengukuhkan hukuman undang-undang kepada golongan LGBT agar mereka berasa takut untuk membuat perkara terlarang. Gejala songsang ini dapat dibasmi dengan menangkap dan memenjarakan mereka yang terbabit serta mengenakan saman dan hukuman-hukuman lain yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dapat menyelamatkan pihak masyarakat dan generasi baru di negara daripada pengaruh buruk tersebut.
Selain itu, individu yang terbabit dalam golongan LGBT perlu diberikan pendidikan dan tarbiyah yang baik serta berkesan supaya mereka terbuka hati untuk kembali ke pangkal jalan. Mereka perlu menyedari bahawa perbuatan mereka telah menyalahi fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warga pendidik dan pihak kerajaan juga hendaklah berganding bahu untuk melaksanakan kursus pemulihan akidah secara percuma mengikut modul yang dirangka secara khusus dengan bantuan pendidik-pendidik yang mempunyai kepakaran dalam bidang agama, psikologi dan sains sosial. Selain itu, pihak kerajaan perlu menyediakan pusat pemulihan akidah di Malaysia, contohnya Pusat Pemulihan Akidah di Jelebu di Negeri Sembilan. Dengan cara ini, budaya pengaruh LGBT dapat dikawal dengan sempurna dan tidak menular secara berleluasa dalam masyarakat yang boleh menyumbang kepada keruntuhan bangsa dan negara. Akhir sekali, ibu bapa juga sangat memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan golongan LGBT di negara kita. Ibu bapa perlu bersahabat dengan anak-anak serta bersikap ambil tahu akan segala aktiviti yang mereka lakukan di luar rumah maupun dalam rumah. Ibu bapa perlu tahu dengan siapa anak-anak mereka berkawan, apa yang dilalui pada setiap hari dan bertanya masalah yang dialami agar mereka berasa disayangi oleh ibu bapa secukupnya. Hal ini juga penting untuk ibu bapa mengajar mereka untuk menjadi seorang lelaki atau perempuan yang berakidah tinggi supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kelompok LGBT. Pendedahan dalam kalangan ibu bapa sangat penting dalam mendidik anak-anak teknik untuk mengatakan tidak kepada sebarang ajakan oleh orang sekeliling yang mendorong kepada mereka ke arah itu. Jadi, terbuktilah bahawa sokongan daripada pihak keluarga amatlah memberi impak terbesar terhadap anak-anak untuk menguatkan azam mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang baik. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang terlibat pada hari ini iaitu Saudara Khairafi bin Muhammad Noor, Saudari Nur Azalia Zafina binti Muhammad Faizal dan Saudari Nurul Hanis Azura binti Huzairi di atas perkongsian serta penyampaian yang amat membuka minda para hadirin semua. Sebagai penutup bicara kita pada hari ini, izinkan saya menggulung segala yang diperkatakan sebentar tadi. Isu LGBT ini perlu dicegah dengan pelbagai cara. Jika isu ini terus berlanjutan, maka mungkin ramai lagi anak-anak muda di luar sana akan turut terjebak dengan permasalahan ini. Golongan ini bukan sahaja melakukan sesuatu yang tidak normal, malah mereka juga tidak menghormati institusi keluarga, agama dan aspek moral. Akibat daripada pembudayaan negatif ini, kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan pencanggahan nilai dan adat budaya timur. Dalam usaha untuk membangunkan dan mengekalkan nilai murni yang baik, anak-anak yang terjerumus ke dalam gejala LGBT tidak patut disisihkan dan dibiarkan. Walaupun secara prinsipnya, perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia. Namun ia tidak menafikan hak golongan ini untuk dibimbing dan dinasihati. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan Allah. Justeru, kita tidak boleh memandang rendah dan bersikap diam diri dengan alasan hal ini tidak melibatkan diri kita. Sesungguhnya, bala Allah tidak memilih orang, tidak kiralah seseorang itu baik ataupun buruk. Natijahnya, sudah menjadi kewajipan kita untuk membendung gejala ini yang semakin menular dengan begitu cepat. Bersama-sama kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa depan kita pada hari esok. Tafsiran dalam surah Toha ayat ke-124. Dan sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam.
Saya akhiri forum kita yang bertajuk isu LGBT di Malaysia pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.